Hai Mami. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hope everybody is doing okay. Everybody is in a good mood. Hari ni kita nak bincang pasal topik yang menarik, topik yang comel hari ni, topik yang sangat-sangat dapat membantu insya-Allah para ibu, okay, untuk mempercepatkan percakapan baby. Okay, so are you guys with me? Let's say hello. Saya akan broadcast sedikit lambat daripada you all punya live view, okay, tapi please send in messages. Tak apa, nanti saya akan respon lambat sikit, okay. How are you guys? Hope you guys are doing okay. Siapa yang ada kat sini boleh cakap hello, hi. Nak tengok kita dah ada. Dengar tak suara kejap ya. Okay. Dengar tak suara? Okay. Okay, dah dengar. So, topik hari ni adalah topik yang agak comel. Sebabnya selalu, okay, kenapa kami pilih topik ni? Selalu ibu-ibu ada kerisauan, misalnya, kalau dah lama-lama anak tu tidak boleh bercakap. Okay, ada isu pasal speech delay, ada isu pasal macam-macam isu yang berlaku sekarang, okay, dengan gadget, dengan all that things, okay. So kita tak nak anak kita hooked up dengan gadgets lah, kita tak nak anak kita terlampau depend on TV. So semua benda macam tu, it comes back to us mami. So hari ni kita bercakap pasal 7 tips bayi cepat bercakap. Okay. So dekat dalam slot The Mummy Diaries kita macam biasa. Terbalik. Ni. Okay. Ni macam biasa The Mummy Diaries. Okay. Anda bersama-sama dengan saya dalam Gugu TV kita. Setiap hari Khamis kita memang bercerita tentang satu topik. Okay. Berkenaan dengan baby, motherhood ataupun anak-anak. So kebanyakannya memang kami bercakap pasal baby lah. So siapa yang tengok minggu lepas kita bercakap tentang tu pasal anak besar sikit. Okey, tips berkatan anak bujang sulung, anak bujang yang pertama. Okey. So hari ni hari yang sangat-sangat challenging. Okey, biasalah kita tengah busy back to back, anak-anak semua pun di rumah dengan MCO or PKP punya season ni kan. So kita semua selalu kena banyak cope dengan kids. So kelang-kabut, alright. So harap-harap kami sempat capture attention anda sedikit untuk kita berkongsi tentang 7 tips bayi cepat bercakap. Okay, so dekat dalam slot The Mummy Diaries kita hari ini, kita nak pastikan kalau boleh kami akan bantu ibu-ibu kat luar sana untuk rewind ke belakang. Okay, dan kita buat dulu daripada awal ni apa benda yang kita boleh buat. Okay, harap-harap apa yang kami share ni dapat membantu. Okay, apa yang kami boleh buat untuk pastikan kita encourage anak-anak kita bercakap. Kita nak bagi semangat pada anak-anak kita bercakap. So, tak adalah nak kata tips ni mesti betul. Okay, tapi ini adalah apa yang kami boleh kongsi supaya dapat bantu anda dekat luar sana untuk membantu anak-anak anda. Okay, nampak cerah tak? Harap-harap nampak clear. Kejap ya. Siapa yang dah live, say hello sikit. Marilah cakap hi sikit. Okay, so anyway, kalau anda dah join di Facebook, okay, kita punya show The Mummy Diaries ni tak ada show ni kita tak adakan di IG, okay, memang semata-mata di Facebook sahaja. Alright, so nanti dalam beberapa hari lagi tim kami akan updatekan The Mummy Diaries ni ke YouTube channel. Okay, so jangan lupa subscribe ke YouTube channel Gugu Malaysia. Okay, kita ada Gugu TV. So slot-slot macam ni anda akan tengok dekat dalam folder The Mummy Diaries. Alright. Okay, so kita nak mulakan dengan tips pertama kita. Anybody who is here say hello. Okay, kalau Mami ada idea, ada apa-apa yang Mami nak share, okay, please do so. Just share, jangan segan-segan, jangan malu-malu nak bagi kami tips pun boleh. Okay, manalah tahu ada yang dah pernah ada experience untuk bantu anak dengan percakapan lebih awal. So come and share with us, okay. What we're trying to do is we're trying to build a networking hub in which all mummies, okay, we can share information and knowledge to ensure that our kids, okay, our baby that will turn out to be kids are well supported.
by us. Okay, so insyaAllah komuniti kecil kami ini dapat bantu golongan ibu di luar sana. Tak kisahlah para ibu, ibu kali pertama, 2, 3, 4, 5 ataupun baru nak jadi mami, bakal menjadi mami pun digalakkan sangat-sangat untuk anda dengar perkongsian kami ni. Okay, sebab it's better for you to gain knowledge earlier rather than later. Okay, so lebih baik lagi anda tahu knowledge tu sekarang. Okay, so apakah tips pertama? 7 tips kita nak bantu baby kita bercakap. Okay, let's see the first one. Okay, mula bercakap dengan bayi anda sejak dalam kandungan. Okay, so this is the first one. Nampak mami tu tengah usap-usap perut dia. Okay, dia tengah usap-usap perut dia pun dia bercakap dengan baby dia sejak dalam kandungan. So I assure mesti cakap, nak, mak sayang anak. Okay, tak. Mesti kita akan cakap, hi baby, Assalamualaikum, atau hi baby, how are you, good morning baby. Okay, so apa akan jadi bila kita bercakap dengan baby ni? Okay, baby tu akan kenal suara kita. Okay, sejak kita dekat dalam kandungan lagi. Kalau bukan kenal suara kita pun, mungkin dia akan kenal apa tahu? Dia akan kenal tune ataupun tone bunyi daripada kita. Okay, dia akan kenal tone kita ke, tune kita ke, ataupun hum kita ke. Okay, sebab dia dah biasa. So bayangkan setiap kali anda cakap dengan anak anda, okay, hari-hari, okay, dekat baby anda, so lama-lama baby anda boleh cam suara anda, boleh kenal. So kalau kita nak anak kita bercakap dengan awal, kita cubalah dulu. Apa salahnya kita cuba, kita start bercakap dengan dia sentiasa. So sebenarnya kita pun praktis untuk bercakap dengan bayi kita bila bayi kita dah lahir nanti. Kalau daripada dia baby dalam perut pun kita boleh bercakap dengan dia, hai sayang, Assalamualaikum, how are you, hari ni mami nak zikir dekat you, okay? So zikirlah dekat dia. Ataupun hari ni mami nak ceritakan kisah Rasul lah, kita pilih kisah Nabi Adam hari ni. So cerita dekat dia. Ataupun tiba-tiba rasa penat, you just want to talk to someone, okay, you talk to your child. Okay, ceritalah hari ni kan, I had a long day at work, okay, I had a challenging day at work, tapi so make sure anda positifkan aura yang boleh. Okay, so siapa kat sini yang pernah bercakap dengan baby anda semasa dalam kandungan? I am sure ramai. Okay, siapa kat sini yang pernah bercakap, boleh kongsikan. Kalau anda bercakap dengan baby, apakah perasaan anda selepas anda bercakap dengan baby? So, although this is a tip for you to actually help your baby to start listening to you earlier, but it's actually also a good habit for you. It's a therapy for you. Macam therapy untuk kita. Sebab bila kita bercakap dengan baby, kita pun sebenarnya boleh rasa tenang. Okay? So, janin yang berusia 23 minggu sudah mula dapat mendengar. Ini yang research yang kami dapat lah. Okay? So, dalam 23 minggu, janin tu dah boleh dengar. Apa yang dia dengar tu, mungkin tune, mungkin hum, atau mungkin suara kita. Okay, kita nak recall balik, kita 23 minggu kita tak ingat kan. So yang bagusnya adalah misalnya anda membaca ayat suci Al-Quran, anda berzikir, anda cerita-cerita kisah Nabi, okay. Tapi yang sangat menenangkan adalah zikir. Okay, so kalau ada anda tengok zikir yang best ni, bolehlah cari dekat YouTube, zikir ibu mengandung ataupun zikir terapi diri. Zikir terapi diri tu memang best. Okay, so cari zikir-zikir alunan-alunan yang menenangkan untuk bayi anda. Alright, so itu boleh bagi dia recognize you dengan lebih cepat. Dengan lebih awal dia boleh recognize mami dia, insyaAllah. So this is a habit that I did for all 3 children. Memang daripada perut lagi, bukan saya je, okay. Ayah dia pun akan bercakap dengan baby. Assalamualaikum anak ayah, apa khabar? Ya, baru balik kerja. Anak ayah macam mana? Lepas nanti dia usap-usap juga. Alah sayang. Walaupun anak pertama, walaupun anak kedua, walaupun anak ketiga. So nanti saya notice bila dah 8 bulan, 9 bulan, baby tu dah start bagi reaction. Dia dah start kick, dah start tendang-tendang. So conversation kita dengan baby lebih rancak. Okay, so itu adalah benda-benda yang menarik. It's actually giving us time to bond with our baby, right? Okay, so the next one, apa lagi yang kita boleh kongsikan? Yang tips yang kedua adalah, okay, kerap mengajak bayi berbual sejak bayi lahir.
Okay, sejak baby dah lahir. Tadi kita cakap pasal dalam perut. Okay, sekarang baby tu dah lahir. Tengok mami dia bercakap dengan dia macam mana. Pegang tangan dia. Okay, pegang tangan dia, bagi dia rasa ada sense of touch dekat baby. Senyum dekat muka dia macam tu. So dia akan ikut muka kita macam mana. Okay, so bila kita tengok baby baru lahir ni, ni dah besar sikit kan. Bila kita tengok baby baru lahir ni, okay, kita nampak baby ni tidur je. Tapi sebenarnya baby tu dia boleh kesan suara ataupun bunyi-bunyian yang ada. Okay, lepas tu kalau you sedar tak sedar, okay, baby tu sebenarnya boleh respon pada bunyi anda. Cuckoo, dia kan cuckooing there. Okay, sedar tak siapa mami kat sini yang sedar? Okay, kadang-kadang kalau kita bercakap-cakap dengan anak kita, dia macam dia ada feedback kan. Dia ada bahasa Jerman kanak-kanak dia. Okay, so dia ada sikit kan. So dia sebenarnya respon pada kita. So kita kerap cakap-cakap dengan dia pada dia baru lahir. Okay, lepas tu bila dia respon dekat suara kita tu, kita pun macam makin rancak bersembang dengan anak kita. Are you guys still with me? Pada yang baru join kita hari ni, berada dalam topik ini, kita tengah berkongsikan tentang 7 tips bayi cepat bercakap. 7 tips nak bagi baby kita cepat bercakap. Okay, apa yang kita kongsikan hari ni adalah tips-tips ataupun experience sendiri, ataupun experience daripada mami-mami lain, dan juga experience daripada anda. Okay, please share with me. I'm trying to read your comments. Kalau ada apa-apa, sila kongsi. Kalau saya terlambat respon, I'm sorry. Okay, tapi please share with me as much as you can. Apa pula tips yang anda bagi, yang anda ada dalam topik yang kedua kita. Kita tengah dalam topik kedua, kerap mengajak bayi berbual sejak bayi lahir. Okay, so apa yang you boleh bagi feedback? Okay, kita boleh ceritakan dekat baby tentang hari kita. Walaupun tadi kita dah cerita masa dekat dalam perut, sekarang kita ceritakan juga dekat baby kita tu masa dia dah keluar. Kita repeat sahaja bercakap dengan baby kita. Dan trust me, cerita kita pun hari-hari lain-lain. So baby tak boring. Okay, kalau kita risau, boring sekali anak aku duk cerita benda sama kat dia. Okay, tapi cuma kalau kita nak bercerita tentang apa yang ni, yang saya faham lah, yang saya tahu dan saya rasa sangat-sangat berkesan, cara kita bercakap dengan anak kita. Kalau positif tone kita, positif lah pemahaman dia. Kalau negatif tone kita, negatif lah pemahaman dia. Okay, so walaupun kita cakap dengan baby kita dalam tone yang lembut lah pemahaman dia. Tapi kalau kita mungkin kita ada masalah dengan spouse kita ke, kita ada masalah dengan orang sekeliling kita ke, kita cuba avoid walaupun kita rasa itu adalah baby. Okay, kita cuba elakkan daripada bercakap atau bergaduh, bertengkar, ataupun kadang-kadang hanya bukanlah bertengkar pun, melawak kasar ke depan baby kita. Okay, so sebabnya dia pick up, dia orang ni macam SpongeBob SquarePants. SpongeBob, dia daripada dia baby lagi, dia menyerap semua benda yang kita cakap dengan dia seperti seketul sponge. Okay, so memang dia akan sentiasa dengar dan dia akan sentiasa repeat apa yang kita cakap dengan dia bila dia dah besar nanti. So sekarang apa yang dia buat adalah dia download dekat dalam dia punya cloud system ni. Endless tau cloud system dia. Bukan kita je ada cloud system, baby pun dah ada cloud system. Kenapa cloud? Sebab dia punya data tu macam tak pernah habis. Dia punya downloading data, storage space dia tu tak pernah habis. Cuma dia boleh penat dan tidur. Sambil dia tidur pun mereka masih berfikir sebenarnya baby ni. Dia aktif. Okay, so kalau boleh kita nak deep sleep dekat baby supaya apa yang dia download semua ni, dia akan boleh berehat. So mostly bermula dengan kata-kata dulu, sebab dia belum betul-betul nampak keadaan sekeliling. Dia dengar dahulu, dia dengar everything. So kita boleh tunjukkan barang yang ada dekat sekeliling kita. Okay, tunjukkan barang apa, bagi tahu betapa sayangnya kita dekat bayi kita. Okay, so kita tunjuk barang sekeliling. Contohnya kita tunjuklah, look at that, that's a fan. Ataupun kita bawa puppet ke, hi baby, how are you. Kita boleh bercakap dengan dia melalui barang-barang. Okay, barang-barang yang ada dekat sekeliling. Bila kita carry dia, look, that's your grandma. Tu nenek, itu opa. Cakap Assalamualaikum kat opa. So sebenarnya dia dengar je kita cakap sebenarnya. So kita tak pasti dia dengar ke tak, tapi sebenarnya dia dengar. Okay, so just make sure you
katalah kalau you teringin nak jadi show person kan, jadi pelakon ke, nak jadi actor, you will be the best actor to your child. Pelakon yang terbaik, anugerah pelakon terbaik jatuh kepada Ibu Mithali. Mesti confirm ibu tu akan menang, sebab anak-anak memang paling suka tengok show daripada kita. Somehow dia akan ikut memek muka kita, dia akan senyum, dia akan ikut kita, dia akan grumpy ikut kita, dia akan giggle ikut kita. Okay, so itu adalah baby kita punya cara. Alright, so semakin kerap kita berbual dengan anak, okay, semakin banyak peluang bagi kita untuk memahami sesuatu perkataan. Sebabnya baby ni dia memang repetition. The more we repeat, okay, the more we repeat and the more we talk to our baby, the more they understand and absorb. So languages yang baby, tak silap saya, kanak-kanak ni, baby bawah umur 11 tahun ni, diorang boleh belajar berpuluh-puluh languages. Sebenarnya diorang boleh absorb language dengan cepat. Sebab tu kalau tengok bahasa Arab, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa elok, ataupun bahasa Melayu, English, itu semua adalah bahasa. So cara percakapan juga sebenarnya pada baby adalah new language. For me, if you say bad things, it's actually a new language for them. Diorang cuba fahamkan apakah maksud itu. Sampai ke besar diorang macam tu. Okay, walaupun kita hanya bercakap bahasa Melayu ataupun English ataupun Mandarin ataupun Tamil, okay, tapi sebenarnya bukan itu sahaja language untuk baby. Language untuk baby lebih daripada itu. Tone kita pun sebenarnya adalah macam language baru untuk dia. Alright? Okay, so itu adalah 2. Okay, bagi yang baru join, hari ini kami masih berada dalam topik ini. Okay, 7 tips bayi cepat bercakap. Kita dekat dalam slot The Mummy Diaries yang ke-43. So I hope you guys are still with me. Kita nak pergi ke yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah nombor 3. Tips nombor 3. Si ibu perlu kerap mendengar. Okay, if you notice that baby, that picture, I love this picture. If you notice, baby tu fokus tau pada mulut ibu dia. Sebab benda-benda gerak-gerak ni baby suka picit, korek lah, nanti dia tekan lah. Sebenarnya dia tengah fokus kepada anda. Okay, dia juga curious apa yang melekat dekat muka anda seperti hidung, mulut dan juga mata. Okay, so selain daripada kita sahaja bercakap, kita juga perlu selalu mendengar. Okay, kita perlu mendengar. So kalau kita dengar tindak balas, respon, ada bunyi-bunyi baby kita tu, okay, ataupun perbuatan baby kita tu, kita akan faham language baby. Kita akan faham language baby. Actually kan, kalau you sedar, cara nangis lapar lain, cara nangis nak susu, cara nangis boring, cara nangis sakit, cara nangis terkejut. Kalau kita nak cakap language tu macam mana cara nangis tu pun susah. Tapi sebenarnya cara nangis baby ni mak dia saja yang kenal. Tapi adalah I saw this program dulu dekat YouTube. I saw about how people actually recognize different tunes, bukan tones, different tunes in babies. Okay, tunes in crying, tunes in hungry. Macam seolah-olah bila anak tu menangis, dia macam cakap tu sebenarnya menangis apa, menangis apa. So diorang boleh faham, pakar-pakar boleh faham. Okay, so diorang ada tunjukkan kajian hari tu dan bawa ibu dengan anak. So that was interesting. Alright, but it's very very important for you to understand your baby's language. So kalau kita faham language baby kita, language dia bukan bahasa gugu gaga dia sahaja. Okay, gugu gaga. Ramai orang tanya gugu tu apa? Gugu gaga. Oh, baby language. Okay, so bukan pada dia punya gugu gaga sahaja, tapi juga pada dia punya tone. Macam bila dia hat ke tepi, kalau you letak apa-apa, dia asyik nak ke tepi mulut dia, dia nak susu, okay? Ataupun dia tak selesa, dia cuba berkata-kata dengan anda through cooing dia, through dia punya action, okay, through dia punya hek tu. So itu adalah untuk ibu-ibu faham. Okay, so kita juga kena lebihkan banyak mendengar tips-tips parenting. Okay, banyakkan lagi dengar tips-tips parenting seperti ini yang kami kongsikan. Sebabnya the more you get knowledge about this raising up your child, about parenting tips, the easier it is for you to handle your child. Okay, walaupun setiap anak tu berbeza-beza, tetapi tak adalah jauh mana sangat beza dia. Mungkin bunyi tangisan dia tu lain, tapi still sama juga dia menangis.
Okay, mungkin bunyi dia merengek tu lain, tapi still dia merengek juga. So kalau anda banyakkan tips, contohnya macam mana cara untuk pastikan baby sentiasa happy. Kita ada kongsikan juga tips tu. Wow, buruh kuat. Kita hujan kat sini hari ni. Okay, so katalah kalau anda dengar macam mana cara tips untuk bagi baby happy. Salah satunya adalah ada satu tips yang saya dapat untuk baby happy waktu travelling. Okay, so salah satu bendanya lah, nanti kami akan kongsikan lagi. Tapi salah satunya saya pernah belajar, okay, untuk tukar diaper baby setiap 2 atau 3 jam walaupun dia tak berak ke, tak apa ke, untuk pastikan dia dalam keadaan yang happy. So itu bantu tips untuk smooth travelling. So benda-benda macam tu, benda-benda parenting, ilmu-ilmu parenting macam tu yang kita kena banyak membaca supaya kita lebih faham tentang language dan bahasa baby ni. Okay, apa yang kita perlu tahu tentang baby. Alright, now kita baru tips nombor 3. Okay, kita ada lebih kurang 7 tips hari ni. Sebab namanya pun 7 tips bantu baby untuk cepat bercakap. Okay, so if you guys are still with me, I am in this topic here at our slot, the Mummy Diaries. So we have actually shared 3 tips for you. Okay, yang pertama sekali tadi adalah untuk kita mula bercakap dengan bayi sejak dalam kandungan. Lepas tu kita kena pastikan kita kerap ajak baby berbual-bual sejak lahir. Dan juga kita kena kerap mendengar. Right? So now, what is the 4th one? Membaca buku cerita. Of course, this is stage by stage for bigger babies. You can actually start this when your baby is young. Masa baby tu kecil-kecil lagi, you boleh ceritakan kisah-kisah ni semua dekat baby. Dah boleh mula dah walaupun baby kecil. Okay, tapi bila dia dah besar, lebih senang untuk dia pegang dan lihat apa yang anda cuba cerita. Okay, so kerap membaca buku bukan hanya mampu buka imajinasi baby kita, tapi juga bantu anak kita untuk lebih mengetahui dan mengenali perkara yang ada di sekelilingnya. Now, I talking about storybooks, I pernah dengar satu isu ni. Okay, baby dia banyak tengok apps. Okay, banyak tengok apps, banyak sangat tengok TV. A is for apple, A apple. Ataupun dia tengok buku. Dia tengok buku A apple. Okay, dia pegang buku tu saja. Tapi bila you betul-betul dekat luar dan you bagi baby tu sebiji apple real, baby tu tak kenal apple. Okay, I've heard about this. Okay, so I don't know how far it is true, tapi kita tak nak benda ni jadi macam tu. So kita tengok car. Okay, car dah lah PKP ni susah betul untuk anak kita keluar daripada rumah. Memang kita sentiasa di rumah. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah tunjukkan barang kita, jadikan real living things tu macam buku cerita dia juga. Contohnya, bring a ball of apple. Okay, this is not ball, this is apple. Okay, anak saya memang suka buat apple tu macam bola. So bila kita potong apple tu depan dia, dia tengok serius tau. Tengok macam ni, serius betul. Kita potong apple tu, kita potong hiris-hiris nipis, buang kulit dia, lepas tu kita makan. Oh, it's food. So itu juga sebenarnya adalah cerita di sebalik cerita kita untuk baby kita. So this is an apple. Boleh makan apple ni. Apple is red, apple is green. Ni contoh lah apple tu. Okay, so macam kalau kita boleh tunjukkan bila baby kita dah besar sikit lah, boleh tunjukkan macam game video-video yang dia tengok. Ataupun actually apps is not that bad lah kalau kita kawal dia punya screen time kan. So sebenarnya dapat membantu. Cuma ada banyak isu kat luar sana pasal speech delay, pasal baby yang tidak diberikan perhatian. Okay, so itu pun ada banyak isu juga. We're gonna talk about that later. Alright, tapi yang penting kita kena pastikan kita bagi attention dekat anak kita dengan apa yang kita boleh buat dulu sebelum kita nak bagi attention menggunakan gadget semata-mata. Okay, like my son, he does watch YouTube, he does watch semualah anak-anak saya sama je. Okay, YouTube ada tengok juga. Ada tengok, tapi kami tak bagi YouTube ataupun TV atau apps yang berkenaan dengan TV tu di pagi hari. Contohnya dia bangun pagi tu, dia bangun pagi, dia buka mata, dia nak main dulu, biar dia main dunia betul. Bukan main duduk dan tengok sahaja TV. So dia akan main lah mainan dia akan ambil campak bakul lah, kita tengah basuh baju dia akan tarik bakul. So let it be like in real life, you know. And when he does all of that, we can talk to our child. Seolah-olah kita bercerita.
Nak bawa pergi mana tu bakul, nak basuh baju ke? So bolehlah buat role playing dengan dia. Macam kita nak basuh baju, macam mana cara basuh baju. Mesti ada sound effect kita buat yang boleh menyebabkan anak kita happy. So apa-apa pun, kesimpulannya adalah sentiasa bercakap dengan anak anda. Always talk to your child, always talk to your baby. Sebab kalau kita sentiasa on the phone, I hope this is a good reminder for all of us, untuk saya juga, okay. Kalau kita sentiasa on the phone dan expect baby tu buka YouTube ke, buka TV atau dia main sendiri, lama-lama anak kita akan jadi seseorang yang pasif dan dia lambat nak bercakap tu. Dia lambat nak belajar vocab, dia lambat nak belajar tone, intonation, dia lambat nak faham apa, sebab dia hanya tengok dan dia tidak praktis. So kalau boleh, avoid using too much. This is a self reminder. Sebab saya pun kadang-kadang selalu bekerja sampai anak yang dah besar boleh report, boleh complain kan, "Are you still working? Can you have some time with me? Main masak-masak." You know, okay, boleh. Give me 5 minutes. So saya janji 5 minutes tu saya turun, saya main masak-masak dengan dia. Walaupun sebenarnya masak buat French orange je dengan dia, main-main guna dia punya toys tu, tapi bagi dia dah masak dah. Okay, so actually proper time is better. Macam fully focused time is better, even though if it's just 5 minutes rather than half an hour of time with you being with your child but you are actually not attending to your child. So benda ni memanglah dilema ibu-ibu semua, parents lah. Memang dilema kita semua. Kita sambil-sambil nak kena buat kerja, kita sambil nak layan anak. Tapi kan kita macam kadang-kadang bagi yang tak ada pembantu, okey, mungkin nak kena buat kerja-kerja rumah. Bagi yang ada pembantu, mungkin nak kena buat kerja-kerja pejabat. Okey. So benda yang sama juga. Apa kata kita berhenti sekejap sahaja, 10 minit. Bukanlah waktu bos minta kita submit benda, bukanlah waktu kita nak bekerja, tapi 10 minit of our time just to make sure that kita betul-betul fokus ni. Ni muhasabah diri ni. Saya pun selalu kena buat macam ni. Okey, untuk anak saya. Alhamdulillah, anak besar yang boleh berkata-kata, dia pandai merajuk, dia pandai bising, dia pandai sound. Ada juga macam my son, my biggest son, dia dah 8 tahun, dia dah tahu dah. Okey, nak cari attention mak dia macam mana. So sometimes dia nak saya tengok satu-satu benda dia buat. Especially he loves art and craft. Kadang tu dia dah penat-penat buat art and craft. Dia buat robot lah, dia build benda lah. Dia panggil-panggil kita, kita tak datang. Kita busy. Terjadi pada saya juga. Okay, so tapi apa yang dia pandai buat adalah, saya notice dia bawa robot tu ke saya. Dia block saya terus. Dia block ni. Look at me. Macam tu. So saya cakap, "Oi, dahsyat ni. Nak attention ni. Okay, what is it? Tengok ni, abang buat ni. Oh, pandai." So saya campakkan phone saya ke tepi sebab saya bukan ber-WhatsApp untuk bersembang-sembang. Saya selalunya ber-WhatsApp untuk bekerja, dan saya rasa ramai mami kat luar sana pun lakukan benda yang sama, okay, untuk kerja. Macam ni sekarang saya tengah bekerja untuk kongsi dengan anda semua 7 tips bayi. So since I'm going to be away from them for 1 hour, okay, waktu petang, so lepas pada ni waktu minum petang kenalah ganti balik, sebab ni adalah waktu minum petang family. So kejap lagi kena ganti balik lah ni. Alright. Okay, so itu adalah 3 tips yang kita baru kita kongsikan dekat 4 tips. Okay, membaca buku cerita dah 4 tips dah. Alright, I'm gonna have a little break, a short break. Nanti I will get back to you very soon. Alright. Okay, stay tuned.
Okay, sorry, water break tadi dan sorry minta maaf saya punya video tak play tadi. Okay, alright, tapi tak apa, it's okay. We'll just move on to the next step. Water break sekejap sebab dah harga sangat, tapi sepatutnya ada video yang play tadi. Sorry, dia tak play. Okay, alright, so the next one, kita dah tips yang keempat. So still bersama kami dalam The Mummy Diaries. Okay, kat sini tajuk dia tips, 7 tips untuk pastikan anak anda cepat bercakap. Okay, so minta maaf tadi sekali lagi pada yang dah leave tu sebab kosong. Sorry. Okay, so nanti bila dah upkan video ni dekat YouTube pun mesti dia ada blank sekejap kat situ. Alright, okay, tak apa. So the next step yang kita buat, kita dah 4 step dah tadi. Okay, so kita nak recap balik since we were quiet for a while just now. Okay, so yang pertama tips untuk bayi cepat bercakap ni adalah tadi untuk kita bercakap dengan baby kita daripada dalam kandungan lagi. Okay, so yang kedua ni untuk kerap mengajak bayi berbual sejak bayi lepas lahir. Alright. Okay, yang ketiga adalah untuk kita sentiasa kerap mendengar, either dengar knowledge ataupun untuk kita dengar apa yang baby kita cakap, bunyi-bunyi anak kita ke. Okay, so yang seterusnya adalah untuk kerap membaca buku cerita dengan anak kita. Kita buat storytelling session, kita cerita dengan memek muka, dengan bunyi-bunyi, dengan sound yang macam-macam. Okay, so membuatkan anak kita sebenarnya seronok untuk membaca buku cerita. Okay, so yang kelima seterusnya, alright, sentiasa memberi pujian kepada anak anda. So bagilah tepukan, pujian, senyuman bila dia berkomunikasi dengan kita. Okay, tak kisahlah sama ada kita faham ke, kita tak faham ke apa yang dia cakap, tapi tengok ni, parents ni tengah communicate dengan baby dia, mesti baby dia tengah bergerak-gerak. Yay! What? Really? You're hungry? Kita cakap seolah-olah macam baby kita tu fahamlah apa kita cakap. So benda ni memberi galakan supaya baby kita lebih yakin. Okay, now ada yang akan cakap, orang kata biasanya kan, jangan puji anak lebih-lebih. Okay, jangan sentiasa kalau misalnya ada apa-apa je nak tepuk-tepuk tangan dekat anak. Okay, tapi bila pada baby, dia bukanlah level anak. Okay, baby adalah level baby. Diorang tak tahu apa-apa pun. So tak salah untuk waktu umur macam ni kita sentiasa bagikan dia puji-pujian macam alhamdulillah, tapi sertakan dengan ayat-ayat yang positif. Contohnya, alhamdulillah pandainya anak Ami bercakap. Yeay, dah boleh buka mata. So macam dia pun rasa macam excited. Dia rasa oh bila buka mata ni mami dia macam happy je sama orang. And then I notice my son, sekarang ni dia setahun 3 bulan, okay, yang paling kecil sekali. Dia suka sangat bila kita senyum, dia suka sangat ikut memek muka kita senyum. So do you realize that when you actually smile to your child will be a smiley baby. If you are always grumpy, your child will be a grumpy baby. If you're a very serious person, your child will be a very serious baby. Okay, baby pada mula, tapi lepas tu dia akan jadi serious person in life. Tapi sebenarnya karakter masing-masing akan dibentuk oleh persekitaran kita kan. So nanti walaupun kadang orang cakap mak dia macam tu lah tu, mak dia ajar lah tu, sebenarnya tak juga. Cuma bila kita ni sentiasa buat positivity, okay, kalau anak kita membesar, mungkin dia ada experience in life yang dia lalui yang mungkin akan menyebabkan dia jadi orang yang negatif, ataupun orang yang cepat sedih, ataupun orang yang tak berani. Itu bukanlah sebab pengajaran kita. Itu mungkin dugaan atau challenge yang dia lalui yang kita kena bantu dia balik. So sentiasa yet again daripada baby kita kena buat bila dia besar, sentiasa communicate and talk to our child, right? Kita kena sentiasa bercakap, apa masalah you ni sebenarnya, kenapa, what's wrong with you. Okay, so dengan cara kita bercakap tu, dia akan jadikan kita sebagai contoh cara dia akan bercakap dengan orang lain nanti, cara dia akan resolve problem. Okay, I don't know, but I don't know about you guys, but I always talk to my children as though they are adults. Kadang-kadang saya tak sedar saya buat macam tu dekat dia orang. So kadang-kadang saya masa dia baby okay, masa dia kecil memanglah macam la. Tapi saya tak bercakap dengan bahasa baby dengan anak saya. Sebabnya saya tak nak nanti bila dia besar dia pelat.
Okay, macam contohnya nak cucu. Saya tak cakap. Saya cakap nak susu. Do you want some milk? Cumanya bila dia baby tu kita buat dia comel sikit. Nak susu tak? Susu time. Macam tu lah. Kita tak adalah macam nak cucu tak nak. Nanti dia akan jadi macam tu. Walaupun cute. Memang comel, geram. Alah letak situ. Memang comel sebab budak kan bila dia pelat kan dia sangat comel. Tapi kita ni dalam topik untuk membantu anak kita untuk bercakap, bukan mempelatkan diri dia. So the best is for us. Anak saya dulu kan, saya cakap lah macam mana elok pun, dia cakap masa ni. Dia suka cakap S. Serius, dia suka cakap S. Lepas tu dia tak boleh sama. Dia cakap macam tu. So, saya cuba train dia. Kalau dia besar, dia betul-betul pelat S juga, saya tak tahu lah. Tak apalah, dah memang macam tu dia kan. Tapi kita cubalah. Saya cuba. Bukan S. Cakap lagi S. Dia cuba. Okay, good. Kita bagikan dia sedikit galakan kat situ. Okay, pat on the back and say, okay, good try. We'll try again. So lepas tu satu lagi, Harvey ni Harvey apa? Harvey ni Harvey Khamis. So dia pelat dengan R tu jadi V. Okay, so itu pun sangat comel. Kita pun melayan lah, comelnya anak aku ni. Harvey apa Harvey ni? Harvey Khamis. Kita pun lagi so lagilah jadi. Alright, so daripada dia kecil tu kita kena cuba untuk bercakap macam adults dengan dia. Okay, so my challenge pula, anak saya terlampau mature. Semua tu bercakap macam, Mom, what are you doing? Allah, hai. Seriously, kenapa kena macam tu? Okay, so saya nak kena mengkanak-kanakkan anak saya juga sekali-sekala. Sebab diorang adalah anak-anak yang bercakap macam kamus. Okay, so itu pun challenge juga. Ibu-ibu nak kena pastikan anak-anak ni bercakap dengan umur mereka. So kadang-kadang ada anak yang dia pick up cepat, ada anak yang bercakap macam biasa. Alright. Nice topic. Thank you Google Malaysia. You're most welcome. Thank you for sharing. Thank you for joining. Kalau pun ada apa-apa experience, okay, if you have any experience dalam bercakap dan membesarkan anak, okay, bolehlah kongsi dengan kami kat sini. Sebab we are not specialists, we are not professionals, we are not therapists, okay, or neither are we pediatricians. Tapi biasanya kita ibu ni, kita yang pro lah. Semua ibu walaupun dah mengandung pun dia dah jadi pro. Sebab dia adalah ibu, dia dapat kelebihan itu. Okay, so pro ni semua kita tengah berkongsi lah apa yang boleh bantu pro yang lain kat luar sana. Alright, okay, so the next one, we are now at topic number 6. Okay, kita dah tips yang ke-6. Tadi kita masih tips yang ke-5. So bagi yang baru join, again, we are now at the Mummy Diaries. Okay, today we are sharing on 7 tips on how to encourage your child to speak, to talk. Okay, 7 tips bayi cepat bercakap. Okay, so kalau ada mami yang kat sini yang ada experience, yang boleh berkongsi dengan kami apa-apa, silalah berkongsi. We are more than happy to listen to you guys. Okay, so kita ada lagi 2 topik. Okay, I hope that this will not go blank again. Okay, so I'm just gonna be right back. Okay. Google. Okay. Ui, huruf kuat. Okay.
Alhamdulillah dia tidak blank sekali lagi dan saya tak kena marah dengan tim saya. Okay. Anyway, itu adalah sedikit sebanyak tentang Gugu. Okay. Since kita tengah tinggal lagi 2 topik. Okay, cerita sikit tentang Gugu Malaysia. Okay. Siapakah Gugu Malaysia ini dan apakah yang kami buat? Bagi ibu-ibu yang baru kenal Gugu Malaysia, kami adalah supplier kepada barangan baby seperti bedong, barut, topi, mitten, butis, dan baju-baju baby. Okay, so we supply comfortable ultimate comfort clothing for your children. Alright, so sebab tu kami banyak kongsikan apa-apa yang dapat bantu para ibu dekat luar sana untuk mendapatkan comfort yang kami berikan sama seperti brand Gugu Malaysia. Alright, okay, so let's go back to the next tips. Okay, we are now at tip number... What number? Number 6. Okay. Mempelbagaikan intonasi. Okay. Bila kita bercakap dengan anak kita. Now, this is something I love to do very much. Okay. Mempelbagaikan intonasi. Bayi mudah tertarik dengan bunyi-bunyi dan lenggok-lenggok yang dibuat oleh kita. Okay. Oleh mak-mak, bapak-bapak dia. Ataupun kakak-kakak dia, abang-abang dia. Alright. Memang baby suka sangat lenggok-lenggok bunyi-bunyi. Okay. Bayi tak faham. Tapi bayi lebih sensitif terhadap emosi kita juga. Okay, so bila kita punya lenggok kita tu marah, baby tu akan faham. Okay, bila kita tengah happy, walaupun kita tak explain dekat dia, tapi baby tu sebenarnya faham apa yang kita cuba cakapkan. So, intonasi yang kita cakap ni, contohnya lah, okay, babies love storytelling. Kalau anda tak ada apa-apa, ada cawan je kat tangan pun boleh buat cerita guna cawan tu. Mr. Cup. Kalau ada botol pun boleh buat Mr. Bottle. Kita sembang-sembang, okay. So, itu baby memang suka. So, Mr. Bottle tu dia buat apa? Dia ada bunyi-bunyi, dia ada sound. Mungkin Mr. Bottle punya suara macam ni, ataupun Mr. Bottle punya suara macam ni. So, dia orang suka sangat intonasi-intonasi. Seriously, mamis, kalau anda nak jadi ibu yang pro, selalu cakap dengan anak-anak kita dengan intonasi yang pelbagai bunyi dan tone. Sebab anak kita memang suka waktu storytelling. Okay. If you notice, if you nak disiplin anak, aib. Sebenarnya dia bukannya faham ayat aib tu maksudnya apa. Tak ada maksud pun aib tu. Tapi dia tahu the tone. Macam tu. Dia tahu sebenarnya you marah dengan dia. Okay. So anak saya hari tu tak tahu kenapa dia baling semua barang dan dia marah. So sebabkan dia masih baby kenit, so tak boleh nak marah dia, tak boleh nak buat apa-apa kat dia. So saya terpaksalah aib. Lepas tu dia pandang. Nangis terus. Lepas tu kita sayang. Alah sayang. Okay, so sebenarnya dia tahu tone aib tu. Mungkin dia pernah dengar saya aibkan abang dengan kakak dia ke, marah ke abang kakak ke, tegur abang kakak ke kan. So baby memang dia sentiasa faham tone kita macam mana. So macam kita gelak, dia faham kita gelak, dia pun gelak sama. Alright, so sentiasa mempelbagaikan intonasi untuk anak kita memang menarik. Okay, so intonasi bersama bayi ketika bermain. Okay, bercerita, menyanyi. Ni benda-benda yang kita boleh lain-lainkan tone. Menyanyi. Humpty Dumpty had a great fall. Dia macam bila nak fall tu dia macam sedih. Macam tu kan. So makan. Makan pun boleh. Menukar lampin. Ni time-time yang anda boleh buat. Mandi dan sebagainya. Okay. Itu kalau anda boleh dengar, itu adalah whistle dolphin anak saya. Saya tak tahu kenapa anak ketiga ni dia memang ada whistle yang sangat menarik. Whistle dia sampai 5 rumah boleh dengar. Itu je dia. Itu sahaja. Okay. So mak tak ajar yang tu selalunya orang mesti cakap mak dia lah tu. Ataupun bila mengandung mak dia kuat jerit pun. Tak ada pun jerit gitu. So semua bergantung kepada sebenarnya sifat peribadi anak kita tu sendiri. Kok-kok lah yang ini jenis nak jadi Jacqueline Victor, nak nyanyi kuat-kuat kan. Alright, so kita ada satu lagi which is the last tips that we have. Tapi sebelum tu, pada yang baru lahir, pada yang baru join, okay, kita tengah slot The Mummy Diaries. Yang ini slot yang ke-43. Kita bercakap tentang 7 tips bayi cepat bercakap. Okay, so siapa dekat sini yang ada apa-apa
sharing yang anda boleh share dengan kami. Okay, mungkin anda boleh kongsikan apa-apa. Silakan, please do so because we would love to hear from you. Okay, so the last one ni kita nak cerita adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mencari minat anak anda. Okay, ni 7 tips untuk bagi anak anda cepat bercakap. So, apa kena mengena minat dia dengan dia bercakap? Okay, kadang-kadang budak-budak ni bila dia dah tak ada minat, dia tak ada mood. Okay, so jangan mudah putus asa dan merasa tertekan bila baby kita lambat bercakap. Okay, so kalau dia tak ada minat, kadang-kadang dia moody, dia tak ada mood, dia tak nak cakap, suka hati dan tak mau cakap, dia cakap. Okay, ibu tak galakkan untuk paksa bayi untuk bercakap, tapi mereka tak boleh paksa anak yang tidak ready untuk bercakap dan tidak bersedia lagi, tapi mereka kena encourage anak. So cara kita nak encourage adalah kita kena pastikan kita cari benda-benda yang menarik minat anak kita untuk bercakap sesuatu. Okay, untuk berceritakan tentang sesuatu. So mesti anak kita tu rasa macam excited nak bercakap dengan kita. Okay, so kita cuba cari minat mereka dan cuba pupuk minat mereka untuk bercerita bila mereka melakukan perkara yang diminati. Kalau dia tak suka, dia tak nak cerita. Okay, macam anak perempuan saya, tak suka pun dia cerita, suka pun dia cerita. Itu memang senang, tak berhenti bercerita. Tapi kalau anak-anak yang tidak berapa bercerita, okay, baby especially, kalau dia mula daripada baby, bila dia besar nanti dia lebih jadi reserve. Now we can see the difference of boys and girls lah normally, walaupun sebenarnya gender difference sepatutnya tak ada pun banyak. Tapi kita tahu anak perempuan ni bila balik daripada sekolah, how was your day? Okay. Hari ni kan I buat ni. Hari ni kan ada kawan macam ni. Lepas tu masuk pula abang. How's your day, abang? Okay. Tu je. So cara macam mana nak menarik minat? Ini adalah challenging. Sebab bila kita mula daripada baby, barulah kita praktis sampai 8 tahun, 10 tahun akan datang. Kalau tak, kita tak boleh praktis. So sejak daripada dia baby, kita dah kena praktis untuk cari minat dia. Anak besar, teenager, cara dia lain. Anak kids, cara dia lain. Anak-anak yang baby, cara dia lain. Okay, so minat-minat baby ni sebenarnya apa yang dia minat, apa yang dia suka, yang itu macam contohnya, saya tak tahu kenapa anak saya sangat suka Cocomelon. Okay, yang adik-beradik lain tak adalah macam suka Cocomelon. Padahal screen time dia tak adalah lama, cuma dia dengar teng. Oh, dia macam excited sangat. So bila kita tahu tu minat dia, bila dia nak makan, saya tak biasakan baby makan sambil tengok TV. Oh, kuatnya guru. Okay, saya tak biasakan baby makan sebab saya takut bila saya tak ada TV, baby tak nak makan. Tapi saya nyanyi. Lepas tu tiba-tiba kalau kita buat bunyi Didi and Friends, dia tahu tau. Ataupun ten. Dia excited. Padahal kita buat bunyi sahaja. So bila kita dah tarik minat dia, kita boleh cerita dengan dia. Apa nak tarik minat dia, gunakan benda-benda yang dia suka. Sebab dia baby lagi, bunyi je lah yang dia suka. Dia suka tone, dia suka giggles, dia suka music. Babies are very much resembled by music. Dia memang cepat tangkap music. Kalau kita bercerita pun, kita boleh bercerita musical. Macam Grease. Okay, kita boleh bercerita in musical term dengan anak kita, dengan baby kita. Okay, macam-macam. Tak semestinya kita nak bercerita tentang cerita-cerita daripada buku, tapi apa yang jadi, contohnya, this is what my mom loves to do. Saya tak tahu kenapa mak saya memang, dia suka betul menyanyi sambil cerita. Apa-apa benda semua dia akan rhymekan, mungkin kerana dia adalah seorang penulis, okay, dan semua adalah pantun dan puisi, so semua adalah irama bagi dia. So she makes music out of most of the things that she say. Jom kita makan, jom kita makan, jom kita makan. Serius tau, dia akan buat macam tu. So kalau dah kenyang, macam dia nak ajak baby, katalah baby tu tak nak tengok ayam, chicken. Like seriously, she makes a music out of almost everything. So somehow dia dapat
attention baby and kids. Okay, so dia buat benda tu kepada baby. Itu adalah satu tips besar yang mak-mak kita pun buat, mestilah kita pun boleh buat. Tok-tok nenek dia orang duk buat. So I assure you that it's a good tips. Okay, sebab kadang-kadang baby ni dia perlukan music dalam diri dia, dalam dunia dia. Music gaya cerita. Okay, so that's about it. You know, like sedikit sebanyak yang kami boleh kongsikan tentang 7 tips bantu anak bercakap. Menyanyi pun boleh jadi bercakap juga. So I hope you guys had a good listening session. Okay, belajar banyak daripada apa yang kami cuba kongsikan ni. Okay, so biasanya memang apa yang kami kongsikan datangnya daripada tim Gugu dengan tim content, dengan tim design, dengan semua benda lah. Okay, so do find us at www.gugu.com.my if you need to know a lot more about Gugu Malaysia. Sebab ada juga yang datang dengan sharing kami selalu join TMD ni, The Mummy Diaries, tapi tak tahu sebenarnya Gugu Malaysia ni siapa, Gugu Malaysia ni buat apa sebenarnya. So setiap kali bila kita bersiaran, kita akan kongsikan tentang anda sedikit sebanyak tentang Gugu Malaysia. Okay, so we are a local manufacturer of clothing and also baby accessories. Okay, so sekarang ni kalau anda ikuti, kita tengah ada year-end promotion. Please go to our website, okay, www.gugu.com.my to know more. Now, I would love it if you can actually subscribe to our YouTube channel for more sharing. Okay, buat apa beli barang daripada Gugu tapi tak dapat apa-apa daripada Gugu? Baiklah beli barang Gugu dan sama-sama kita grow baby dengan information menarik daripada Gugu. Okay, so kita ada banyak stories, kita ada banyak sharing session dan insyaAllah kita akan ada lebih banyak lagi untuk anda semua. So please go to our YouTube channel and look at whatever topics that we have. Okay, and we're gonna have a very interesting journey for you guys in 2021. Nak cakap 2022 cepatnya. In 2021, okay, kita akan ada lebih banyak cerita-cerita menarik tentang newborns and how you guys like can raise your baby. Sebab kebanyakan ibu di sini adalah ibu yang bakal melahirkan baby ataupun ibu yang sudah melahirkan baby tapi tiba-tiba dia ada lagi rezeki anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya. Okay, so keep following us, keep following Gugu Malaysia. I don't know if this can be viewed or not, tapi kita cuba. Okay, something is wrong with the video lately. Okay, anyway, thank you very much for joining us. Thank you, terima kasih banyak-banyak kerana join kami hari ini. Jangan lupa subscribe to channel Gugu Malaysia, okay, dan pergi ke website www.gugu.com.my. If you guys would love to see product pictures, nak tengok barang-barang apa-apa dan perkongsian-perkongsian menarik ni ada di Facebook kami. Kadang-kadang kita flash content sahaja. Kalau bukan video, kita flash content. Ada banyak sangat tips. Dan hari Ahad, nak cerita ni, hari Ahad, tim Gugu selalu akan share sesuatu benda yang kelakar. Okay, kelakar. Baru-baru ni kami kongsi ramai sangat viewers suka tengok. Sekarang kita dah tak payah nak mop lantai. Nanti cuba tengok dekat Instagram Gugu. Okay, yang tu ada di Instagram. Dah tak payah dah nak mop lantai. Sekarang dah ada mop lantai moden. Siapakah mop lantai moden itu? Boleh pergi ke Instagram. Okay, so do hook and follow us in Instagram as well because we would like to be closer to you guys. Alright? Okay, that's about it from me. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum and have a good day. Bye.